Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk video yang pertama untuk matematik tingkatan 3, cikgu akan buat sedikit pengenalan mengenai silibus matematik tingkatan 3. Okey, jadi ini merupakan muka surat hadapan untuk matematik tingkatan 3 buku teks. Okey, yang ini kita tengok secara digital lah. Okey, seterusnya. Okey, kita ada rukun negara, kita ada penulis, editor, okey dan seterusnya. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada kandungan yang ada dalam matematik tingkatan 3. Okey, jadi di sini keseluruhannya untuk matematik tingkatan 3 awak ada 9 bab. Tak macam tingkatan 1 dan tingkatan 2 sebanyak 13 bab. Tingkatan 3 hanya ada 9 bab. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ceritakan sedikit lah apa yang ada dalam bab-bab yang ada dalam matematik tingkatan 3. Okey, yang pertama sekali kita ada bab 1, indeks. Okey, dalam indeks ada dua subtopik iaitu tata tanda indeks dan yang kedua hukum indeks. Okey, indeks ni lebih kepada kuasa. Okey, kuasa. Contohnya 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey. Kalau macam tingkatan 1 awak belajar kuasa 2, kuasa 3. Tapi untuk indeks awak akan belajar kuasa yang lebih banyak ataupun dalam bentuk pecahan. Okey. Nanti awak tahulah ada juga kuasa dalam bentuk negatif. Itulah sedikit sebanyak mengenai indeks. Okey. Yang kedua, bab 2, kita ada bentuk piawai. Dalam bentuk piawai ada angka bererti dan bentuk piawai. Apa itu angka bererti? Apa itu bentuk piawai? Okey, angka bererti kita macam belajar bundarkan. Dia lebih banyak soalan berkaitan dengan bundarkan. Angka bererti apa? Berapa banyak angka bererti? Nanti itu awak akan tengoklah. Okey, angka bererti biasanya kosong kita tak kira. Itu nanti cikgu akan cerita lagi lah bila dah masuk bab 2. Okey, untuk bentuk piawai, sebagai contoh awak ada 3,000. Tapi dalam bentuk piawai kita akan buat 3 darab 10 kuasa 3. Kenapa jadi macam tu? Kita tunggu nanti masuk bab 2. Maksud kat sini untuk bentuk piawai awak akan ada satu nombor didarabkan dengan 10 kuasa berapa. Okey, bab ketiga. Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Ada dua subtopik, simpanan dan pelaburan dan pengurusan kredit dan hutang. Okey, bab 3 lebih kepada pengurusan kewangan awak. Okey, mungkin pada masa akan datang lah. Tapi masa yang sekarang ini lebih kepada simpanan dan pelaburan. Okey, ada berapa jenis simpanan? Atau ada berapa jenis pelaburan? Okey, untuk pengurusan kredit, mungkin hutang ini mungkin akan datang sewaktu awak dah kerja. Awak akan berjumpa dengan mungkin kredit dan hutang-hutang. Okey, seterusnya bab 4, lukisan berskala. Hanya ada satu subtopik iaitu lukisan berskala juga. Jadi lukisan berskala ini sebagai contoh kita punya bentuk asal objek adalah lebih besar. Jadi kita nak lukis dalam skala yang macam mana daripada objek dia. Ataupun mungkin objek dia kecil tapi kita nak besarkan image dia. Lukisan dia kita nak besarkan. Okey? Itu lukisan berskala. Yang kelima, bab 5, nisbah trigonometri. Okey, ada sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, ada sinus, kosinus dan tangen. Okay, apa itu sinus, kosinus dan tangen? Okey, bab 5 hanya ada 3 tu saja dan kita hanya akan belajar dalam segitiga bersudut tegak. Dia lebih banyak kaitan dia dengan teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras awak dah belajar tingkatan 1, awak pun kebanyakannya dah hebat teorem Pythagoras, senang hafal teorem Pythagoras, nisbah trigonometri akan mudah bagi awak. Okey, seterusnya bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan. Ada kena-mengena dengan bab bulatan. Awak belajar tingkatan 2 dan tingkatan 1 bab bulatan. Okey, jadi dalam sudut dan tangen dalam bagi bulatan ada sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkung oleh suatu lengkung. Ini ada bentuk dia. Kemudian ada sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran bermaksud ada segi 4 di dalam bulatan. Kemudian ada tangen kepada bulatan. Ada tangen pula pada bulatan. Apa itu tangen kepada bulatan? Itu adalah satu garis lurus yang menyentuh pada satu titik sahaja pada bulatan. Okey, seterusnya 6.4, sudut dan tangen bagi bulatan.
macam mana kita nak kira pula sudut berkaitan dengan tangent daripada bulatan. Okey, bab 7, pelan dan donghakan. Ada unjuran ortogon dan pelan dan donghakan. Bab 7 adalah bab melukis. Yang mana awak perlu lihat dari 3 sudut, iaitu pelan dan donghakan, mungkin donghakan sisi dan donghakan depan. Ada 3 perkara je awak perlu tahu, pelan, donghakan sisi dan donghakan depan. Jadi awak akan lukis daripada dia punya bentuk yang diberi. So, bab 7 adalah bab melukis. Sediakan pembaris yang paling penting. Okey, bab 8, lokus dalam 2 dimensi. Okey, lokus dalam 2 dimensi tak susah, hanya ada 5 perkara saja. Tapi dalam lokus dalam 2 dimensi ada 2 subtopik, iaitu lokus dan lokus dalam 2 dimensi. Dan hanya ada 5 perkara saja awak perlu ingat. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut bila dah masuk bab 8, dan ia sangat senang. Ini pun melibatkan lukisan. Dan mungkin jawab soalan-soalan dia tanya dekat titik mana yang terlibat je lah. Okey, akhir sekali bab 9, garis lurus. Ini ada berkaitan dengan kecerunan, berkaitan dengan kecerunan pintasan Y, pintasan X. Ini senang sebab awak sudah belajar tingkatan 2, so tak ada masalah untuk awak, dan awak juga adalah pelajar yang hebat. Okey, itu sahaja untuk pengenalan bagi matematik tingkatan 3. Jadi untuk tingkatan disebabkan kita ni dalam keadaan PDPR, cikgu akan cuba menggunakan sehabis maksimum website-website yang dicadangkan di dalam buku teks ini. Okey, sekian sahaja dari cikgu untuk kelas kali ini. Kita ikuti kelas minggu depan pula. Sekian, terima kasih.